Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Agenda Awani. Kita melihat sejak 2 tahun lebih yang kebelakang ini, apabila pandemik melanda Malaysia, pandemik COVID-19 ini, ia membawa kepada satu bentuk reality check untuk kebanyakan kita untuk membuktikan bahawa tahap kesediaan kita, tahap daya tahan kita di peringkat individu, di peringkat personal kita dan juga di peringkat institusi keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Dan ini membawa kita kepada satu realiti untuk memahami tahap kedudukan kewangan sebagai contoh dan juga tahap pelindungan yang kita miliki pada ketika ini. Kesemua ini menuntut penyelesaian dan juga penyelesaian itu sudah ada di pasaran. Namun realiti ini dibawa dan dicantumkan bersama dengan penyelesaian ini. Namun di tahap mana kita berada pada ketika ini dan apa lagi yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa tahap pelindungan dan yang paling penting pengurusan kewangan ini terus ada kesedarannya dan terus dilaksanakan oleh di peringkat individu, isi rumah maupun komuniti tersebut. Itu yang saya bincangkan pada malam ini. Saya nak bersama dengan Wan Saiful Rizal Wan Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Prudential BSN Takaful Berhad yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Wan Saiful kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita bercakap soal ini isu yang terkini lah kalau kita katakan tentang pengeluaran KWSP RM10,000. Ini hangat. Mungkin yang terakhir, sangat hangat. Ramai mempertikaikan janganlah keluarkanlah kalau nak belanja ini, belanja itu, banyak keluar nasihat dan sebagainya. Namun bagaimana untuk kita melihat bahawa realitinya data yang ditunjukkan oleh KWSP, ramai yang mengeluarkan ini adalah daripada M40. Bermaksud memang mereka memerlukan bantuan ini dan sebagainya. Apa realitinya? Adakah M40 ini memang sebenarnya terperangkap dalam bebanan hutang pada ketika ini ataupun bebanan tanggungan, ataupun pengurusan kewangan itu yang menjadi antara faktor penyebab kesukarannya mereka untuk pada masa kini? Apa realitinya sebenarnya? Okey. So, terima kasih Najib kerana menjemput saya dalam sesi hari ini. Untuk soalan itu, pada pendapat saya ada dua kesan penting yang kita perlu ambil kira apabila pandemik ini melanda kan. Salah satunya apabila kita boleh tengok kesan kepada pendapatan individu. Dan keduanya adalah faktor inflasi tersebut. Dan kedua-duanya akan memberi impak kepada semua lapisan masyarakat. Tadi Najib cakap pasal M40, tapi kalau kita tengok dari segi statistik, yang B40 pun 55% yang mengeluarkan. So tak jauh sangat juga. Jadi kesemua lapisan akan terjejas. Dari aspek pendapatan, kita boleh tengok ramai yang juga terjejas masa pandemik ini, terutamanya sektor-sektor yang terpaksa ditutup. Contohnya pelancongan, hotel, restoran, syarikat penerbangan dan sebagainya. And benda ni akan menjejaskan semua peringkat dalam semua peringkat daripada pekerja sampai ke pihak pengurusan juga. Kan? Dan yang keduanya adalah daripada aspek inflasi. Kalau kita tengok dan berdasarkan unjuran Bank Negara Malaysia yang baru-baru ini keluarkan annual report mereka, inflation rate akan meningkat dan akan lebih tinggi berbanding dengan 4 tahun sebelum ini. Jadi ini juga memberikan impak ke atas kewangan rakyat Malaysia dan terutamanya kepada B40 dan M40 juga. So dari sini kita boleh lihat bahawa pengeluaran daripada KWSP ini boleh membantu golongan yang mungkin memerlukan sumber kewangan alternatif kali ini. Dan bagi saya juga, mungkin ada juga masalah daripada segi pengurusan kewangan, tetapi masalah pengurusan kewangan ni dia berlaku secara umum dan mungkin sebelum pandemik lagi. Apa yang pandemik buat adalah membesarkan lagi masalah yang sudah sedia ada. Kan? So kalau kita, saya analoginya, saya suka guna analogi ini dalam situasi pandemik ni. Kalau kita anggap pandemik ni sebagai ribut dan kita semua berada dalam kapal masing-masing, kita semua berada dalam ribut yang sama tapi kapal yang berlainan. Ada yang lebih besar impak dia, kapal tu mungkin ombak yang sangat ganas, kapal tak berapa boleh menampung situasi tersebut. Ada yang mungkin terkena tempias sahaja. Tapi yang penting kepada pengeluaran KWSP ini, kepada yang betul-betul memerlukan, benda ni merupakan macam lifeline lah kepada mereka. Itu paling penting sekali kerana saya suka analogi tentang bot ini kerana ini memberikan gambaran jelas. Kalau siapa yang ada bot besar yang kuat,
tetap mengeluarkan wang KWSU sebagai contoh. Sebab mengatakan macam mudahlah lepas ni tidak ada syarat dikeluarkan. Jadinya segala air yang sebelum ini diperkenalkan, air Lestari, air Citras, air Sinar dan sebagainya, semua sekali ambil. In total sekarang ni 30,000 lebih lah bermaksud kalau dia ambil semua yang mengikut maksimum sebagai contoh. Apa kesan jangka panjang yang perlu mereka ketahui, kerana kalau kita melihat bukan nilai itu sahaja yang mereka akan kehilangan, ada gandaannya untuk tempoh sehingga 55 tahun. Betul. Bagaimana untuk difahami mereka yang tidak yang ada kemampuan tapi memang sengaja keluarkan kerana tidak ada syarat mudah untuk mereka, untuk easy money lah kata mereka. Betul. Bagi saya, kalau saya singkatkan, siapa yang mengeluarkan simpanan KWSP ini, kita gunakanlah secara bijak, kan. Kita perlu bezakan keperluan dengan kemahuan. Mungkin saya explain sedikit lagi, kan. Sebelum pengeluaran khas terbaru ni, kita tahu lebih, mengikut statistik KWSP, lebih daripada 50% pencarum mempunyai baki kurang pada 10,000. Betul. Bermakna ramai yang sudah tidak mempunyai amount yang mencukupi untuk persaraan mereka, dan pengeluaran khas ni akan mengeruhkan lagi keadaan, kan. Dan kalau kita tengok lagi detail daripada statistik daripada KWSP ni, contohnya saya ambil lingkungan usia saya lah, 40 ke 44, kan. Amount simpanan median ataupun pertengahan orang dalam lingkungan ni adalah lebih kurang 43,000. Berbanding dengan apa yang KWSP mengesyorkan, yang patutnya untuk mereka tahap simpanan yang disyorkan adalah 86,000 hingga ke 116,000. Bermakna sudah ada shortfall, kan? Jadi kalau siapa-siapa yang withdraw tapi tidak perlu betul-betul memerlukannya, maknanya kita akan mengurangkan amount yang akan diadakan untuk persaraan nanti. Okey. Dan saya bagi satu lagi analogi. Saya cuba juga, saya tak keluarkan, tapi saya cuba tengok macam mana proses dia. Kalau bila saya cuba tu, and I think KWSP buat langkah yang bijak juga. Bila kita nak klik teruskan tu, kalau saya tak keluarkan 10,000 sekarang, 10,000 tu akan menjadi 17,000 semasa saya 55 tahun. Maknanya benda tu akan berganda. Jadi macam Najib cakap tadi, bila kita keluarkan tu, bukan kita rendahkan sebanyak 10,000 saja, tapi kita kehilangan dividen-dividen tu. Macam dalam contoh saya akan hilang 17,000 kalau saya keluarkan sekarang pada usia saya 55 tahun nanti. Okey. Dan kita tengok juga daripada segi statistik, mungkin tadi yang M40 Najib cakap bermula pada 1,700, kan. Kita ambil lah, katakan orang yang bergaji 2,000. Kita tahu tak berapa lama yang orang yang bergaji 2,000 ni dia terpaksa mencarung untuk dapatkan balik 10,000? Dia kena ambil masa 2 tahun. So dia kena simpan 24 bulan baru dia dapat balik 10,000 yang dia dikeluarkan. Jadi ni kira banyak usaha yang kita telah buat untuk dapatkan 10,000 dan kita keluarkan 10,000 tu. Jadi bagi saya sarankan, balik kepada mesej saya tadi, bila kita nak menggunakan 10,000 tu, kita bezakan keperluan dan kehendak. Contohnya sekarang ni nak musim raya, kan. Mungkin kita dengar cerita-cerita juga ada yang keluarkan 10,000 untuk persiapan raya. Mungkin ada yang keperluan, tapi mungkin kita tanya soalan, kan. Kita nak beli baju baru, baju raya, menggunakan duit EP yang kita dapat tu. Adakah benda tu betul-betul diperlukan? Boleh tak kita pakai yang sebelum-sebelumnya lagi yang masih okey, masih boleh guna, ataupun kita nak belanja menggunakan duit 10,000 itu. So jadi kita terapkan mindset ni untuk buat pilihan yang bijak. Okey. Tapi saya tahu juga ada yang mengeluarkan ni, mungkin dia tak terdesak tapi dia keluarkan macam Najib cakap tadi sebab dia tak bersyarat, tapi menggunakan benda ni sebagai peluang untuk ambil untuk melabur ataupun menjelaskan hutang yang sedia ada. Tu menggunakan duit tu dalam keadaan untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik lagi. So ada juga yang golongan-golongan macam tu. Jadi mesejnya adalah
harap kita gunakan secara bijak dan kita differentiate between keperluan dan kemahuan. Itu yang penting. Kalau fikirkan tentang kemahuan dan kehendak ni, fikir sejak di rumah lah. Janganlah sampai jelantah baru nak fikir. Susah sikit lah untuk mengawal keadaan kalau dah kat jelantah kan. Banyak pilihan yang berlaku sebenarnya. Okey, itu realitinya untuk KWSP. Dan ini bukan perkara baru. Banyak kali kita cakapkan, perlu kita cakapkan supaya mereka faham. Namun 2 tahun ke 3 tahun yang sudah pun banyak kita pelajari daripada COVID. Seperti yang saya sebutkan, ini reality check. Tidak kira kita di peringkat mana pun, siapa pun kita reality check untuk kita. Apa kekurangan dan juga kelemahan kita. Dalam aspek pengurusan kewangan sebagai contoh, 2 tahun dan lebih yang lepas, pada pandangan Cik Masrafin sendiri, apa kekurangan kita dari segi pengurusan kewangan dan mendapatkan perlindungan takaful di kalangan orang ramai? Di mana tahap kesedaran mereka? Kerana kalau kita cakap bergantung saja kepada KWSP untuk sehingga hari tua pun ada satu simpanan saja. Mungkin kalau ada takaful dan sebagainya, lebih sedikit jaminan itu wujud. Bagaimana tahap kesedarannya? So kalau kita tengok macam saya cakap tadi kan, pandemik tu bila berlaku, dia akan menerangkan ataupun amplifykan. Kalau kita ada masalah kewangan, kita akan nampak dengan lebih jelas lagi sebab tu. So memang dia akan dah meningkatkan kesedaran betapa pentingnya pengurusan kewangan dan juga perlindungan. Mungkin saya balik pada basics lah in terms of pengurusan kewangan. Kalau kita tengok mana-mana nasihat ataupun buku-buku panduan tu, based on apa yang saya fahamkan sendiri, kita boleh bahagikan pengurusan kewangan ni pada 3 bahagian lah. Bahagian pertama adalah kita gunakan wang tu untuk perbelanjaan harian. Makanan kita, transportation, duit minyak dan sebagainya yang kita perlukan. Betul-betul perlu. Kita bahagikan. Yang keduanya, bahagian keduanya adalah dari segi emergency untuk keperluan kecemasan. Kita set up emergency fund, contohnya kalau kita tak boleh nak kerja ke, ataupun hilang kerja ke, ataupun memerlukan repair kepada apa-apa yang kita perlu keluarkan duit. So emergency fund selalunya orang cakap, okey, rule of thumb 6 bulan. 6 bulan gaji kita kena letak tepi. Tetapi kalau kita fikir balik, bila pandemik ni berlaku, adakah kita sekarang tertanya 6 bulan tu cukup ke tak? Kan? Keperluan lebih ke? Mungkin kita perlukan yang lebih. Dan part of emergency fund juga adalah untuk penyediaan daripada aspek insurance dan takaful. Sebab benda ni menjadi penting untuk membantu kita semasa emergency. Contohnya, walaupun kita nak dijauhkan, tapi benda-benda yang tidak diduga akan berlaku. Maksudnya sakit. Ataupun baru-baru ni kita nampak situasi banjir. Kan? So kalau kita ada perlindungan insurance dan takaful yang berpatutan dan sesuai dengan kita dapat preservekan our emergency fund yang ada dengan menggunakan perlindungan insurans takaful ni supaya kita boleh dapat membayar apa-apa yang patut bila musibah berlaku. Dan bahagian ketiga adalah simpanan. Dan ini merangkumi simpanan untuk bersara ataupun merealisasikan aspirasi ataupun impian keluarga kita lah. Berdasarkan pengalaman PRUBSN, kita tengok tahun 2020 dan 2021 menunjukkan kadar kesedaran yang lebih tinggi, permintaan yang lebih tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Contohnya pada tahun 2021, PRUBSN sendiri kita telah memberi perlindungan kepada lebih kurang 500,000 pelanggan yang baru. So permintaan dia memang banyak, so kesedaran dia tinggi lah. Kita tengok statistik seperti COVID ke, dia tengok kawan-kawan dia yang mungkin ada terkesan, so mungkin ada kesedaran tersebut. Okay? Dan apa yang kita lihatkan juga kan, semasa pandemik, ramai yang juga lebih berwaspada daripada segi perbelanjaan, mungkin sebab dia tak tahu apa yang akan terjadi nanti. So dia lebih berjaga-jaga, dan juga disebabkan PKP yang berlarutan, mungkin peluang untuk belanja itu pun kurang lah. Kan? Jadi kita boleh tengok even deposit di bank, kan? Ada peningkatan deposit di bank. Sebab orang lebih berwaspada, orang nak simpan, nak kumpul, build up probably their emergency fund ataupun savings. Dan disebabkan dengan ketidakpastian, ramai yang mengkaji balik keadaan kewangan mereka. Okey, dan mereka memerlukan keperluan takaful yang lebih ke, dia orang tambah masa time tu. Tetapi sekarang kita dah beransur ke fasa endemik, kan? Bila kita beransur ke fasa pandemik, apa yang saya boleh lihat dan
juga risau adalah this concept. Ini diberi tahu oleh pemilik, some of the pemilik restoran ataupun kedai kan. Dia nampak macam the revenge spending. Revenge spending ni sebab dah 2 tahun tak boleh nak belanja, tak boleh nak keluar dan sebagainya. Sekarang dah boleh kan. So memang bagus benda tu untuk membantu ekonomi dan sektor-sektor yang sebelum ni terkesan. Tetapi pada tahap individu tu sendiri, I think kita masih perlu tekankan disiplin dalam pengurusan kewangan sebab dah 2 tahun kita melalui ketidakpastian ni. Kita still harus ambil langkah berjaga-jaga. Kita terus perkukuhkan kewangan individu daripada aspek keperluan kecemasan dan juga simpanan, di mana pelan-pelan takaful juga boleh digunakan untuk dalam perancangan kewangan individu itu sendiri. Kalau kita melihat sebelum-sebelum ini, mungkin juga sebelum pandemik, selepas ini juga mungkin kalau soal menyusun kewangan keluarga sebagai contoh, mungkin insurans itu dilihat sebagai alternatif saja, bukan keperluan kebanyakan orang lah. Tapi kita mahu ia dilihat sebagai satu keperluan essential yang perlu dimiliki oleh mereka dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat kadar penembusan ini yang masih lagi mungkin boleh ditingkatkan? Apa caranya boleh kita lakukan untuk menambah baik tahap kesedaran mereka untuk mereka mengambil takaful, pelindungan dan juga pengurusan kewangan yang lebih baik? Okey. Saya kira soalan ini adalah soalan yang amat baik sebab memang kalau kita fikirkan mungkin takaful tidak automatically diminda setiap individu. Kalau kita nak mencapai kadar penembusan yang seperti negara maju, I think kita jauh lagi. Jadi kita kena teruskan our strategi untuk meningkatkan penembusan tersebut. Bagi saya ada 3 strategi utama. Strategi yang pertama je adalah memberi kesedaran. Contohnya melalui program-program sebegini yang kita boleh memberi awareness kepada penonton-penonton dan melalui social media, digital marketing dan sebagainya, dan juga bekerjasama dengan badan industri seperti Malaysian Takaful Association. Okay. Yang keduanya adalah dari segi produk, iaitu kita menyediakan produk yang sesuai dengan harga yang berpatutan untuk semua lapisan masyarakat. Kan? Contohnya di Peru BSN, kita ada plan untuk memberi pelindungan hayat yang tinggi. Kan? Dan kita ada plan perubatan yang boleh disesuaikan mengikut keperluan dan juga kemampuan setiap individu. Dan kita juga actually ada plan untuk golongan B40 yang bermula daripada RM55 setahun saja untuk pelindungan sebanyak RM10,000 untuk pelindungan hayat mereka. Okay? So dengan adanya the range of product, kita dapat membantu setiap lapisan masyarakat. Yang ketiganya adalah dari segi akses kepada pelanggan ataupun pelanggan senang nak berhubung dengan company untuk mendapatkan plan dan sebagainya. Bagi Peru BSN, kita mempunyai rangkaian ejen yang terbesar dalam industri, lebih daripada 17,000, tapi ramai lagi ejen-ejen dalam industri takaful ni juga, dan I think most of the takaful punya company akan terus memperkembangkan rangkaian agensi mereka. Dan untuk kita juga, kita mempunyai 3 rakan niaga strategik bank kita untuk kita boleh reach out to our customers dan kerjasama dengan organisasi yang lain. Contohnya, bagi kita bekerjasama dengan unit penyelarasan dan pelaksanaan di bawah PM Department, Jabatan Perdana Menteri, untuk memberi perlindungan percuma kepada golongan miskin dan miskin tegar. Kita start program ni daripada tahun 2018 dan sudah lebih kurang 50,000 keluarga yang kami telah lindungi sejak tahun 2018. Okey, itu antara data-data yang dikongsikan, sangat menarik saya kira. Kerana di peringkat kerajaan juga banyak inisiatif juga dijalankan. Yang terbaru sudah pasti kalau kita melihat antara yang diumumkan melalui bajet 2022 juga, iaitu pelindungan tenang dan sebagainya. Betul. Kan ini untuk meningkatkan lagi pemilikan pelindungan, tidak kira insurans ataupun takaful. Okey, bagaimana akhir sekali untuk kita memahamkan orang ramai? Tadi kita sebutkan dah, awareness itu memang kena berterusan. Tapi untuk orang ramai terus diberikan kefahaman tentang kepentingan untuk memiliki takaful sebagai contoh
ataupun perlindungan insurans sebagai contoh untuk jangka masa panjang kelebihannya. Kerana apabila mereka kadang-kadang mereka sudah ada, apabila ada masalah kewangan, itu antara perkara pertama yang mereka slash potong sebagai contoh. Tapi walhal itulah kepentingan utama memilikinya untuk jangka masa panjang kan. Bagaimana ini boleh diajar kepada mereka secara berterusan supaya mereka faham dan sebagainya. Mungkin ejen juga memegang peranan yang penting, betul. Tapi secara keseluruhan untuk rakyat Malaysia, jauh lagi perjalanan kita, apa lagi yang perlu kita ajar untuk mereka? Bagi saya untuk menjadikan benda ni real to the individual adalah macam mana kita nak terapkan ni sebagai kehidupan seharian individu itu sendiri. Kan? Bagi saya, setiap individu dan keluarga dia mempunyai aspirasi masing-masing. Kan? Contohnya yang muda dan yang masih single. Kan? Mungkin aspirasi mereka adalah untuk mencapai financial freedom so that dia boleh nanti boleh buat apa-apalah yang dah buka perniagaan sendiri ke nak melancong ke dan sebagainya. So mungkin aspirasi mereka yang tu. Untuk ibu bapa, mungkin mereka ada aspirasi untuk memberi pendidikan yang terbaik dengan menjadikan tabung pendidikan yang secukupnya untuk anak-anak mereka. Okay? So setiap individu kita ada aspirasi, sekarang kita kena fikir, okey, macam mana kita nak merealisasikan aspirasi tersebut. Dan bila kita kenal pasti aspirasi itu, kita boleh rancang macam mana nak mencapai aspirasi tersebut dan juga apa yang boleh menjejaskan pencapaian aspirasi tersebut. Saya ambil contoh ibu bapa tadi, kan. Ibu bapa nak merancang untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, untuk menyediakan tabung untuk pendidikan untuk anak-anak mereka. Okey, so macam mana kita nak mencapainya? Alternatif pertama, kita boleh simpan setiap bulan untuk mencapai target tersebut. Kan? Tetapi banyak yang boleh berlaku. Contohnya, kematian salah seorang ibu bapa ataupun mendapat penyakit sakit kritikal dan sebagainya. Bagi saya, bila kita fikir balik, okey, kita nak yang terbaik untuk anak-anak, tapi kita tahu, okey, kita tak nak benda tu terjejas. Jadi, bagi saya, pelan takaful ataupun pelan insurans adalah penting untuk dapat melindungi kemampanan tabung untuk pendidikan anak-anak sekiranya terjadi apa-apa musibah time tu. Okay? So, tapi second question is, orang akan tanya, bila patut mula? Contoh dari tadi, masa yang terbaik adalah bila kita mulakan masa anak lahir. Tapi kalau kita tak mula lagi, masa kedua yang terbaik adalah hari ini. Kita plan lagi. Lagi awal kita plan, lagi kita dapat merealisasikan aspirasi kita kepada anak-anak tersebut. Kan? Bagi saya, plan is one thing. Kalau perancangan tanpa tindakan, kita hanya akan menukarkan aspirasi itu daripada aspirasi ke mimpi. Kan? So bagaimana boleh bermula? Bagi saya boleh berhubung dengan ejen takaful macam di Peru BSN kita mempunyai rangkaian ejen yang besar juga. Dan saya juga ingin kongsikan, selalunya orang tanya, tapi macam Najib cakap tadilah, mungkin orang tak nampak pentingnya, saya boleh apa-apa jadi saya boleh berhenti je bayar. Tapi dan mungkin ada yang cakap, tapi mahal lah. Tapi mahal tu dia relative to the situation. Saya kongsikan satu contoh ni, di mana seorang ibu tunggal yang kita ada, I think di Kedah, dia bekerja sebagai cleaner, kan? Dia pelanggan kita, dia dengan gaji minimum RM1,200. Tetapi dia telah membuat keputusan untuk mencarum takaful dengan kita, dan lebih kurang 3 tahun dia mencarum, ibu tersebut meninggal dalam kemalangan. Kan? Dan meninggalkan 3 orang anak. So dia ibu tunggal, so 3 orang anak je. Tetapi dengan caruman tersebut, dia mendapat pampasan yang amat besar untuk anak dia, dan benda tu diuruskan dan diberikan kepada anak-anak supaya mereka boleh meneruskan kelangsungan hidup, boleh meneruskan pembelajaran mereka, dan cukup untuk menampung kehidupan mereka. So cuba bayangkan, I think dia bayar lebih kurang 130-140 ringgit sebulan, tapi gaji dia 1,200.
Ya, tapi dia kelebihannya. nampaknya pentingnya benda tu, tapi dia membuat keputusan yang baik, jadi dapat memberi yang terbaik untuk anak-anak mereka. So bagi saya berharap macam saya cakap tadi, kalau kita belum melanggan lagi, masa yang Sekarang kedua adalah terbaik sesuai. adalah pada hari ini. Okey, itu antara contoh pun diberikan sudah menunjukkan bahawa kepentingannya memiliki perlindungan takaful, insurans juga dalam keadaan semasa, dan sudah pasti banyak kita belajar 2 tahun lebih yang lepas tentang bagaimana pengurusan kewangan dan juga memiliki perlindungan takaful ini, kepentingannya di peringkat individu, institusi keluarga, komuniti itu sendiri. Baik, itu saja masa yang kita ada pada malam ini. Terima kasih Encik Wan Terima kasih. Saiful Rizal, Wan Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Prudential BSN Takaful Berhad. Kita membincangkan tentang pengurusan kewangan dan juga kepentingan perlindungan takaful fasa peralihan endemik ini. Kita melihat bahawa mungkin pertambahan ataupun pendapatan itu pulih disebabkan oleh pembukaan semula ekonomi. Namun bagaimanakah pengurusan kewangan kita, apa yang sudah kita belajar 2 tahun yang lepas dan bagaimana ini kita praktikkan dalam pengurusan kewangan kita, itu paling penting. Persoalan ini terus perlu ditanya pada diri sendiri dan perlu ditambah baik pengurusan kewangan dan juga perlindungan untuk kita sendiri. Baik, sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.